السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan kurnia dan nikmat-Nya. Maka kita sama-sama dapat berhimpun di malam ini bagi menunaikan kewajipan, yaitu solat Isyak berjamaah. Kemudian kita menghidupkan malam dengan mendirikan solat tarawih. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ustaz tak bercadang nak bercakap panjang, sebab kita mulakan daripada ibadah berpuasa di siangnya, kemudian kita lanjutkan dengan solat tarawihnya. Ustaz percaya tuan-tuan penat, jadi ustaz tak bercadang nak cakap panjang, lebih kurang dalam 10 minit je. Kalau 10 minit ni ustaz tak habis, tuan-tuan balik je lah. Tak payah tunggu. Ustaz kata 10 minit tapi tak habis lagi, tuan-tuan dibenarkan balik. Ini satu-satunya kuliah yang tuan-tuan dibenarkan balik. Tuan-tuan balik semua pun tak apa, saya cakap seorang pun tak apa. Yang kedua tuan-tuan, kita tak payah panjang-panjang. Kedua terus. Yang kedua, Nabi SAW pernah menyebut, man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamatul lailah. Barang siapa yang berdiri bersama imam, yakni solat bersama imam, sehingga imam selesai, dia pun selesai, kutiba lahu qiyamatul lailah, maka ditulis padanya beribadah sepanjang malam. Jadi ustaz tengok tuan-tuan, tuan-tuan ni sama-sama imam tadi, solat sampai habis imam memberi salam, tuan-tuan pun beri salam, dah selesai dah. Maknanya apa? Maknanya pada malam ni tuan-tuan dah dikira ibadah sepanjang malam. Bila dah habis, dah dikira ibadah sepanjang malam ni, tuan-tuan juga dibenarkan balik. Nak tunggu apa lagi? Balik je tuan-tuan, sebab dah dikira dah pun. Jadi imam pun balik, kan? Tu dia. Jadi kalau tuan-tuan tunggu pun, dengan tuan-tuan balik dah dikira dah. Kalau ustaz jadi tuan-tuan, ustaz pilih yang balik tu. Tetapi oleh kerana tuan-tuan memilih untuk kekal lagi, walaupun dah ditulis ibadah sepanjang malam, jadi ustaz nak minta satu je kepada tuan-tuan yang masih lagi kekal, jangan lupa yang pertama berniat puasa. Nawaitu sauma ghadin an ada'i fahdi syahri ramadhana hadhihi sanah lillahi ta'ala. Yang kedua, bagi mereka yang belum lagi berniat iktikaf, maka niatlah iktikaf sebagaimana yang ditulis ujung tu, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Bila tuan-tuan berniat iktikaf saja, duduk tuan-tuan ini dikira pahala. Duduk je dikira pahala. Sama ada tuan-tuan faham tak faham, tu belakang cerita, dapat pahala dah. Hatta tuan-tuan duduk tertidur, tuan-tuan tidur pun dapat pahala sebab dah niat beriktikaf tadi. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan, sama ada tuan-tuan nak dengar ataupun tuan-tuan nak tidur. Kan dapat pahala, tidur pun dapat pahala. Jadi kalau saya jadi tuan-tuan, saya pilih yang tidur. Jadi tidur dapat, pahala pun dapat. Itu dia. Baik. Yang ketiga ni ustaz nak bawa sikit, ustaz nak bawa sikit petikan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, iaitu dipetik daripada ayat 183 hingga 187, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini di ayat surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat 183 hingga 187 komplit menceritakan perihal mengenai Ramadan, mengenai puasa dan ibadah di dalam bulan Ramadan, termasuk juga iktikaf di dalam bulan Ramadan. Ini komplit. Lepas pada tu dah cerita lain. Jadi nak cerita tentang Ramadan ni, puasa, itulah ayatnya 183 hingga 187. Tapi Ustaz tak bercadang nak cakap panjang. Kita nak sikit-sikit je. Tak payah panjang-panjang. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana difardukan ke atas mereka-mereka, yakni orang-orang yang sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun. Moga-moga kamu termasuk di kalangan orang yang bertakwa. Bila mana Allah Ta'ala sebut la'allakum tattaqun, yakni kefarduan berpuasa tadi, moga-moga menjadi orang yang bertakwa, tak confirm lagi orang yang berpuasa itu boleh jadi orang bertakwa. Tak confirm lagi. Boleh jadi orang yang berpuasa itu boleh jadi orang yang bertakwa, dan boleh jadi orang yang berpuasa pun tak mencapai takwa juga. Maknanya untuk mencapai takwa, kita kena ada rancangan, kena ada plan untuk menjadi orang yang bertakwa. Samalah juga dengan orang yang hadir dalam menuntut ilmu. Kita datang menuntut ilmu ni pun begitu juga. Sebagaimana kata penyair Arab, ya talibal ilma bashiru war'a wajtanib nauma wahzur syab'a dawamu ala dasi la tafarrakah fal ilmu bid-darsi qama wirtifa'ah. Wahai penuntut ilmu, lazimilah dirimu dengan sifat wara'. Apa itu sifat wara'? Wara' ini wajtanib anis syubhah, iaitu menjauhkan diri daripada perkara-perkara syubhah, apatah lagi melaksanakan perkara yang haram. Maksudnya, orang yang menuntut ilmu mesti mendidik dirinya menjadi orang yang wara'. Maknanya kena ada plan untuk menjadi orang yang wara'. Maknanya orang yang menuntut ilmu ni, tak kira lah menuntut ilmu di universiti, hatta di kuliah-kuliah seperti ini, kena jadikan diri, akhir sekali apa yang mereka nak jadi? Menjadi orang yang wara'. Iaitu dapat melaksanakan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Itu. Sebab untuk menjadi orang wara' inilah mereka yang akan berjaya nanti. Sifat orang wara' mesti berilmu, dan dia juga akan mencapai satu tahap yang disebut sebagai takwa tadi. Apa untungnya menjadi orang yang bertakwa? Orang yang bertakwa sudah tentulah mereka ini akan terselamat di akhirat. Mereka akan dimasukkan ke dalam syurga. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa adkhilul jannah faqad faz wa ma hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Artinya setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui mati. Kita semua akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan akan disempurnakan pahala-pahala kamu. Apa yang kita lakukan ibadah di waktu bulan Ramadan ni, yang digandakan pahalanya, kita tak dapat lagi. Ketika bila kita dapat? Nun, di hari kiamat nanti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan akan disempurnakan bagi kamu pahala-pahala kamu pada hari kiamat nanti. Maknanya dapat pahala pun, itu pun ada pertimbangan lagi dengan Allah Ta'ala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan diri daripada api neraka, wa udkhilul jannah, lalu dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz, maka itulah orang yang berjaya. Sudah tentulah yang berjaya itu orang yang bertakwa tadi. Wa ma hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan di dunia ini illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang menipu. Manusia nak kejarkan kesenangan di dunia, tapi kebanyakan kesenangan di dunia ini ialah kesenangan yang menipu. Maknanya kalau dunia ini dilihat daripada mata kaca akhirat, hanyalah debu-debu yang hina. Itu. Jadi kita mesti menjadi orang yang bertakwa supaya kita selamat di akhirat nanti. Bukan sahaja jaminan hidup di dunia akhirat, di akhirat nanti berjaya, bahkan di dunia pun selamat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, yakni melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang, nescaya Allah akan tunjukkan baginya jalan keluar. Kita bila datang COVID ni, macam-macam ujian yang kita terima. Kita ada orang yang hilang keluarga, ada orang yang mana keluarga, yang mana suami meninggal, bapa kepada anak-anak meninggal,
tunggak keluarga meninggal. Ada di antara mereka yang hilang pekerjaan. Macam-macam lagi ujian sehingga merasakan dunia ini terlalu gelap. Tetapi bila Allah menjanjikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa yang benar-benar bertakwa, maka Allah akan tunjukkan baginya jalan keluar. Ada saja jalan penyelesaian yang Allah tunjukkan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Bukan itu saja, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bahkan juga Allah berikan dia rezeki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Inilah janji Allah kepada orang yang bertakwa. Itulah sebabnya kenapa Allah fardukan kita berpuasa. Kenapa Allah wajibkan kita berpuasa? Untuk kita menjadi orang yang bertakwa. Bukan sahaja selamat di dunia, bahkan juga selamat di akhirat nanti. Okey. Itu belum tajuk lagi. Itu buat intro je baru. Itu dia. Intro saja dah nak habis masa dah ni. Ustaz nak cerita sikit lagi. Sikit lagi. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan perihal mengenai bulan Ramadan. Iaitu pada ayat 183 tadi, di mana Allah wajibkan berpuasa. Allah turunkan ayat ini kepada Nabi pada tahun yang kedua hijrah. Sebelum diturunkan ayat ini, terlebih dahulu Allah Ta'ala telah pun menurunkan perintah tentang tahwilul kiblah. Ada yang mengatakan tahwilul kiblah ini berlaku pada 17 Rejab. Ini mengikut pandangan jumhur ulama, iaitu berlaku dalam bulan Rejab tahwilul kiblah. Tetapi ada juga pandangan yang mengatakan berlakunya tahwil kiblah itu pada nisfu Sya'ban. Antara mereka yang mengatakan ianya berlaku dalam bulan nisfu Sya'ban ialah Syekh Mutawalli Sya'rawi dan juga guru saya Syekh Omar Hashim. Ramai ulama di Mesir mengatakan bahawa ianya berlaku di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban baru saja kita lalui. Nisfu Sya'ban itulah, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, berlakunya tahwilul kiblah. Tidak lama turunnya perintah tahwilul kiblah, maka Allah Ta'ala turunkan perintah kewajipan menunaikan puasa. Di mana Allah Ta'ala kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, difadukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difadukan kepada mereka-mereka yang terdahulu. Apa maksud mereka-mereka yang terdahulu? Iaitu umat-umat terdahulu. Pernah satu ketika Nabi mula-mula sampai di Madinah, pada awal bulan Muharram, tahun yang kedua juga, iaitu pada 10 hari bulan Muharram, Nabi nampak sekumpulan Yahudi ini berpuasa. Lalu Nabi tanya, kenapa mereka berpuasa? Kenapa kamu berpuasa? Lalu mereka berkata bahawa kami berpuasa kerana kami nak menyambut kemenangan, di mana Allah Ta'ala telah memenangkan Nabi Musa dan juga Bani Israel. Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel daripada Fir'aun. Dan Fir'aun dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada hari tersebut. Sebagai tanda kesyukuran mereka, lalu mereka berpuasa. Lalu Nabi SAW menjawab, kalau begitu baginda lebih berhak berpuasa. Lalu Nabi perintahkan semua para sahabat di waktu itu agar berpuasa pada 10 Muharram. Maka 10 Muharram menjadi wajib di waktu itu. Sehinggalah apabila turunnya perintah kewajipan berpuasa di bulan Ramadan, kewajipan berpuasa di 10 Muharram itu tidak menjadi wajib lagi. Yang sudahnya kewajipan itu jatuh pada bulan Ramadan. Bila puasa di bulan Ramadan, kaedah berpuasa atau cara berpuasa masih lagi kekal seperti dulu. Iaitu masuknya maghrib, mereka berbuka, sehinggalah apabila mereka tidur. Bila mereka tidur, mereka tidak dibenarkan makan lagi. Itu pernah berlaku ketika mula-mula perintah berpuasa itu, maka para sahabat semua berpuasa seperti sedemikian. Maknanya masuknya maghrib, mereka berbuka, mereka tidak dibenarkan tidur. Kalau tertidur, maka mereka tidak dibenarkan berbuka. Berlaku ke atas seorang sahabat bernama Qais bin Sirmah Al-Ansari, orang Ansar. Siangnya dia bekerja kuat, berkebun. Sehinggalah apabila nak masuknya maghrib, dipulang ke rumah, didapati isteri tak siapkan lagi juadah berbuka. Dia pun tunggulah waktu berbuka tadi. Masuknya maghrib, isteri dia masih lagi menyediakan makanan. Dan ketika dia siapkan makanan nak dihidangkan, tiba-tiba Qais ni tertidur. Sebab letih bekerja tadi, jadi balik nak menantikan buka, tertidurlah pula.
Maka syariat dahulu tidur je dah tak boleh buka dah. Sehingga kan di waktu itu Sirmah ni bila tertidur, dia jaga saja, dia tak sempat nak berbuka. Makna sambung lagi. Sambung ke hari besoknya. Sehingga kan Qais bin Sirmah ini jatuh sakit. Lalu Nabi SAW pun datang bertemu, melawat Qais tadi dalam keadaan Qais ni telah lemah. Pada hari yang sama juga, Sayyidina Umar Al-Khattab datang bertemu dengan Nabi dalam keadaan menangis. Ya Rasulullah, malanglah aku ni, dia kata. Kenapa Nabi kata? Ketika dia tidur, malam tu dia tidur, dia terjaga, dia ternampak isteri dia waktu tu nampak cantik sangat. Lalu dia telah menggauli isteri. Sedangkan syariat di waktu itu, tertidur saja dah dikira hari esok. Maknanya kena teruskan, walaupun bangun tengah malam. Maka asbab daripada dua peristiwa ini, maka turunlah ayat 187. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, Uhilla lakum laylatas siyami rafathu ila nisaikum, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dihalalkan bagi kamu menggauli, mencampuri isteri, yakni mencampuri isteri, menggauli isteri kamu pada malam bulan puasa. Uhilla lakum laylatas siyamu rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum. Dia adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula pakaian bagi dia. Dan Allah memaafkan dan Allah menerima taubat mereka. Lalu Allah mengatakan wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul haytul abyad. Oleh itu makan dan minumlah mulai pada hari ini, makan dan minumlah sehingga jelas bagi kamu benang putih daripada benang hitam, benang putih daripada benang hitam daripada fajar. Maka turunnya ayat ini, maka kaedah berpuasa sudah berubah. Dan inilah yang kita lakukan. Iaitu masuknya maghrib, kita pun berbuka sehingga terbitnya fajar. Inilah rahmat yang Allah berikan kepada umat Nabi SAW dan tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Itu dia. Itu yang pertama. Dan yang kedua, rahmatnya untuk kita. Kalau tidak, masalah besar kita. Bayangkan tuan-tuan, baru saja buka tarawih, tertidur pula. Dah. Pak Haji dah tak boleh makan dah. Pak Haji tertidur. Dah. Tak sempat nak moreh. Padahal yang moreh tu kita punya modal. Kan? Kita pun tak sempat moreh. Jadi sebab turun ayat ni lah, maka sampai sekarang pun kita boleh makan. Maksudnya balik ni boleh singgah kedai mamak lagi makan. Ni. Boleh moreh lagi. Sebab turun ayat ni. Dah habis masa dah kan? Dah habis dah. Tak apalah. Nanti kita jumpa lagi lah yang akan datang. Jadi Ustaz rasa cukup sampai di sini. Walaupun banyak lagi benda yang kita nak cerita ni. Maklumlah setahun sekali je. Yang last kali Ustaz datang pun, itu pun 2 tahun lepas. Sebab tahun lepas tak ada tarawih. Kan? 2 tahun lepas. Nanti insya-Allah nanti kalau ada kita sambung lagi cerita yang ni. Sambungan je, bukan ulangan. Jadi Ustaz rasa cukup sampai di sini. Yang baik datang daripada Allah, yang salah, yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Jadi Ustaz mohon maaf dan kita doakan mudah-mudahan Ramadan kali ini dapat membentuk kita menjadi orang yang bertakwa. Allah Ta'ala terima segala ibadah kita yang akhirnya nanti kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fanattabi'una hasanah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.